Alhamdulillah, pada pagi hingga ke petang tadi, persidangan wanita UMNO Malaysia, persidangan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, persidangan Puteri UMNO Malaysia telah berjalan dengan jayanya. Alhamdulillah. Jadi banyak pandangan-pandangan, banyak komen-komen yang kita dengar daripada ucapan dasar yang dibuat oleh Datuk Seri Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO, daripada ucapan dasar Datuk Dr. Ashraf Wajidi, Ketua Pemuda UMNO, daripada ucapan dasar Datuk Zahida Zariq Khan, Ketua Puteri UMNO, dan juga ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh para perwakilan. Begitu juga dengan ucapan penggulungan mereka. Sudah pasti banyak benda yang perlu kita kupas. Dan dalam masa yang sama juga ada juga talk show. Kalau kita lihat malam semalam dapat 140 ketua UMNO bahagian mencadangkan agar dua jawatan tertinggi UMNO, itu Presiden dan Perdana Presiden, tidak dipertandingkan. Apa pandangan Datuk tentang perkara tersebut? Walaupun saya berpandangan bahawa sewajarnya pemilihan itu dibuka dengan seluas-luasnya, namun kita kena terima hakikat bahawa 140 orang ketua UMNO bahagian ini mewakili akar umbi UMNO, dan mereka sudah pastilah sebagai ketua bahagian orang yang tahu denyut nadi rakyat di bawah, orang yang tahu tentang apa yang dirasai oleh akar umbi, kegusaran akar umbi. Ramai yang begitu bimbang, kita risau takut pengkhianat berjaya menggunakan duit mereka untuk mengambil alih parti. We want to do party election, not party auction. Kita tak nak macam Presiden Lee Hsien Loong mengatakan bahawa pilihan raya ni sepatutnya menjadi pilihan raya, bukan auction, is election. Auction ni lelongan. Kita tak nak nanti jawatan-jawatan dalam UMNO ini dipenuhi oleh mereka-mereka yang membida atau yang bid paling tinggi. Kalau kita teruskan pemilihan dalam keadaan kita tahu musuh-musuh kita begitu mengharapkan perubahan Presiden supaya mereka boleh tarik, sebab Presiden ada kuasa. Dia juga merupakan pengurusi Barisan Nasional. Dia ada kuasa untuk menarik BN untuk menyokong apa dipanggil calon Perdana Menteri lain. Maka bukan hanya orang-orang di dalam parti kita ini gairah untuk menawan jawatan Presiden, tetapi untuk kepentingan mereka, sama ada untuk menjadi menawarkan diri sebagai Perdana Menteri, dan mungkin yang takut macam bersatu dengan pemimpin PAS yang takut menjadi kluster mahkamah, mereka akan sanggup bagi walaupun mereka mempunyai jumlah kursi yang lebih. Dan selain daripada itu juga, kawan-kawan yang sebelah sana pun bukan setakat bersedia untuk menyerahkan kursi Perdana Menteri itu kepada, ataupun timbalan Perdana Menteri kepada calon-calon yang berjaya merampas kursi daripada Datuk Zahid, namun mereka sanggup membiaya. Ini pasti. Dan kita pun ada dengar ada sampai seorang tu bersedia untuk membelanjakan 600 juta ringgit. Kerana benda ni kecil bagi dia. Apatah lagi kalau ditambah dengan duit-duit yang nak dibantu oleh teman-teman bakal kluster mahkamah tu. Sudah pastilah mereka akan buat yang terbaik bagi memastikan mereka dapat menggulingkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Jadi mereka ni 140 orang ini sudah pasti tak nak melihat UMNO hancur dengan politik wang. Sudah pastilah di peringkat ibu pejabat mungkin akan membuat persediaan dari segi nak menangkap orang-orang yang melanggar
tata kelola berkempen ataupun kita ada apa yang dipanggil sebagai etika berkempen, walaupun ada tata cara berkempen ataupun etika berkempen, dan mungkin akan dikenakan syarat-syarat yang ketat dalam usaha berkempen. Kita tak mahu orang menggunakan duit untuk membeli jawatan-jawatan di dalam parti kita. Namun sudah pastilah mereka ni kalau dah dana yang mereka perolehi pun mereka dapat melalui hasil samunan, sudah pastilah mereka tahu macam mana nak mengelakkan daripada diri mereka ditangkap oleh jawatan kuasa disiplin parti ataupun kamera-kamera hidden camera yang kita pihak parti mungkin sediakan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dengan politik wang ni. Jadi saya rasa walaupun kita punya pandangan berbeza, tetapi ketua-ketua UMNO bahagian yang 140 orang ini lebih daripada majoriti. UMNO ada 191 bahagian, maknanya lebih kurang 51 ketua bahagian yang tidak menyokong, dan itu pun belum tentu dia punya grassroots di peringkat bawahan bersetuju dengan pandangan yang lagi 51 orang. Jadi bagi saya, siapa juga berhak untuk meminta macam Minari Johari Gani mencadangkan supaya pemilihan dibuka, supaya dia ada ruang nak bertanding presiden ke, timbalan presiden ke. Mungkin dia tak bertanding naik presiden lah, sebab dia dulu dah pernah bertanding naik presiden, kalah kan. Jadi bila kalah naik presiden ni, dia tak sepatutnya bertanding naik presiden, nak tu bertanding timbalan ataupun presiden. Baguslah. Boleh teruskan, tak ada masalah. Itu hak dia. Siapa juga berhak memberikan pandangan. Ketua UMNO bahagian mewakili 140 bahagian ini pun berhak untuk memberikan pandangan. Tetapi akhirnya yang akan memutuskannya seperti mana yang diperkatakan oleh Datuk Seri Zahid. Hari ini KJ pula bila Datuk Zahid pergi ke Perhimpunan Agung Puteri, dia bersalam dengan dengan KJ. Datuk Zahid sendiri mengatakan ready to fight. Maknanya dia pun bersedia untuk lawan. Dia tak ada masalah untuk lawan. Tetapi akhir sekali kalau ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan untuk menjaga supaya parti tak berpecah belah. Kena faham, kita dalam keadaan lemah ni, pandangan dia orang pun betul juga. Kalau diadakan pemilihan, memang jawatan ni akan di auction ataupun akan dilelong. Yang billionaire dapat backup daripada Mahathir ke, daripada Syed Mokhtar Al-Bukhari, memang dia tak ada masalah buat duit ni. Yang Isyamuddin pun dia dapat backup daripada Muhyiddin pun, dia pun tidak ada masalah. Kalaulah dia dapat backup daripada Muhyiddin, dia punya duit Ecovest pun tak habis. So itu pandangan mereka. Tapi akhirnya kalaulah benda ni dibawa dalam Perhimpunan Agung UMNO, sebab Perhimpunan Agung UMNO ialah tempat orang memberikan pandangan. Mereka bebas untuk memberikan pandangan. Sama ada pandangan dia mahu diadakan pertandingan, dibuka seluas-luasnya, ataupun pandangan mereka merasakan bahawa jawatan nombor satu atau nombor dua tidak dipertandingkan. Tapi Tok Mat pun mengatakan bahawa nombor satu jangan dipertandingkan, nombor dua bertanding. Itu hak Tok Mat juga. Semua orang boleh beri pandangan. Tetapi akhirnya kalau benda ni jadi usul atau dibincangkan di dalam Perhimpunan Agung UMNO yang akan bermula esok di peringkat tadi di peringkat saya, maka akhirnya yang akan menentukan ialah para perwakilan. Kalau para perwakilan memutuskan mereka nak supaya dipertandingkan, maka tidak ada orang boleh halang pertandingan itu daripada diadakan. Tetapi kalau perwakilan setelah dua-dua belah pihak berhujah pada hari esok atau lusa memutuskan bahawa tidak perlu diadakan pertandingan untuk presiden dan timbalan, ataupun mungkin last kali dia kata okey, setidak-tidaknya presiden tidak bertanding,